Laju. Hai Aina. Marilah kacau tiba. Hai Abang Hanif. New follower tiba. Aina kat mana Aina? Berada. Hai, Assalamualaikum. Wow. Semangatnya. Waalaikumsalam. Nama saya Ain. Oh Ain ke? Oh Ain Azman Suka Ha hati Aina. masuk laju dia. Suka hati Aina. Selama ni baca Ain. Update soalan dia nanti. Yeah. Hai Ain, hai Hanif. Siapa lagi? Haizik, Syamim. Selamat datang. Siapa lagi? Rosyafina. Ini fan-fan. Ni fan Nani ni. Nuzuraida. Aduh. Hai semua. Ni semua anak ikan Nani ke? Bukan okey. Aku tak boleh ikan dah. Nazrin. Nani. Sekejap kita hai-hai dulu yang baru masuk. Tudung lawa. Oh, Sabar dark ya. scarf. Promote dark pula dah. Ya, ini fan dark ya. Hai Zamim. Hai Okey, Syamim. Oh Aminuddin. Syamim. Hai. Saya anak sulung Nani. Oh, anak sulung. So, cucu Ya. dah ada cucu ke Nani ni? Dia dah ada cicit. Sudah. Cicit Cicit. pun dah. Laju lah. Tapi status single. Tiba. Kau. Mana Nono? Nono dan susu. Tak ada. Nono. Oh hai, Nono tak masuk pula kan susu. Ain dari Okay. mana tu? Korang live dari mana? Itu tahun lepas punya meme. Tahun ni dia punya target lagi berjuta tu. InsyaAllah. Kenapa aku dengar suara aku balik? Tak tahulah. Ada dinding kat depan kau. Dinding. Mestilah rumah saya ada dinding, Don. Tak tahu. Aku okey. Dia kau pakai ni. Ya ke? Aku pakai earphone Tak. Kau pakai earphone Tak. Tak. Kau dengar suara aku double ke suara kau? Suara aku. Ada kot Okey, bisikan datang syaitan. kot. Bisikan syaitan. Okey, dengar juga. Okey. Okey, tapi video aku okey? Video dengan suara? Nak check. Okey. Handsome. Okey. Tak luar. Itulah, tapi data dia tak boleh beli mahal tu. Dark boleh. Tiba. Okey, kejap lagi kita start Okey. Kita- Nani pakai airport. Tak lah, kita saya main-main. nak beli airport. Kedai dah tutup. Dia nak beli airpod kena sale 20 juta. Ain. Mongot dah macam ni. Teringat set danau. Rindu. Lama tak pergi tu. Okay. So boleh kot start. Ready Dah. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Bagi aku start dulu. Assalamualaikum dan pagi kepada semua. Selamat datang Biha. Biha ni dari overseas. Okay, selamat. Wah. Assalamualaikum dan pagi kepada semua audience dan juga guest kita malam ni. So seperti biasa, Sembang Santai Don setiap minggu hari Rabu malam dengan guest berbeza dan topik berbeza. So minggu ni kita dapat guest Hanani. So dia adalah master trainer memasak bakery. So ini setelah berapa kali dia dia tolak. Dah hari tadi pun hampir-hampir postpone lagi sebab ada Saya tak jadi sebenarnya tak jadi. So tanpa buang masa saya pass kepada Nani untuk intro lagi. So Nani intro lebih sikit. Okey. Hai semua. Oh dah boleh start dah? Dah boleh? Okay, hai Sila. semua. Assalamualaikum. Follower-follower Daniel Donald. Betul kan nama kau? Daniel Donald. Okay. So, saya perkenalkanlah diri dulu, okay? So, saya Hanani, okay, berumur 26 tahun, berasal dari Johor Bahru.
Okay, saya master trainer untuk memasak bakery. So siapa dekat sini yang tak pernah dengar memasak bakery, kejap lagi mungkin korang akan dengar lah. Okay. So Nani berasal dari Johor Bahru. Okay, Nani bekerja. Okay, bekerja kerajaan. And sekarang status Nani single. Awal tu. Itu penting. Okay. So itulah dia sedikit tentang saya. Hai semua yang masuk, Syazah. Hai semua. Syazah Has Pistachio. Dia single bersebab sebab dia punya crush dah diambil orang. Okay. Astagfirullahalazim. Okay. Okay. Okay, serius. Okay, so adakah oh by the way, untuk semua audience kalau ada soalan boleh tanya dekat komen ataupun tekan question poll dekat bawah. So nanti kita akan Nani akan jawab, bukan saya yang jawab. Okay, so kita akan pergi kepada, adakah Mama Sap ni bisnes pertama Nani dan kenapa pilih Mama Sap? Okay. Okay, macam ni lah, okay. Masa Nani dekat UIA kan, ada je Nani buat bisnes apa ni? Macam jual casing phone lah, jadi transporter lah, jual samyang lah, apa servis print lah kan dekat bilik lah apa semua tu kan. Tapi memang semua tu memang tak nampak lah ada tuju hidup. Sampailah masa Nani grad tahun 2019. Lepas Nani grad 2019, so lama Nani tak dapat kerja apa-apa sebenarnya. So masa Nani tak ada kerja tu lah Nani macam okay, apa kata kita start dengan buat bisnes macam tu. Tapi kalau korang tahu, kalau buat bisnes mestilah korang kena ada duit. Sebab korang nak keluarkan modal. Okay. So Nani pun time tu memang kita kan baru habis belajar. So kita mana ada simpanan ke apa kan. Duit lagi lah langsung lah tak ada kan. Ada pun tak tahulah duit berapa ringgit je. So time tu baru rasa okay, ada tak bisnes tanpa modal macam tu. Okay, sebab kalau bisnes tanpa modal ni senang lah. Korang tak payah fikir pun nak ada duit ke apa. Macam tu. Okay, so Nani pun buatlah research beberapa hari. Okay, bukan Nani ada apply kerja tau. Tapi sebab macam kenapa susah nak dapat. So macam sampai bila kan kita asyik nak macam tu je. So kita kenalah cari inisiatif. So bila kita buat research, kita tengok okay, ada rupanya bisnes tanpa modal. Okay, kalau kita tengok Mama Sap ni dia bukan je level dropship, tak payah keluar modal. Sampai level master stockist ke platinum pun tak payah keluar modal juga. So Nani pun approach lah Nani punya leader. Okay, Nani punya leader. So Nani tanyalah dia semua tentang Mama Sap apa semua, and then Nani decide untuk cubalah. Okay, Nani rasa semua orang pun kalau korang nak buat something, korang kan mulanya cuba-cuba. Lepas tu tak sangka pula dari cuba-cuba tu dia rupanya jadi source of income korang. Okay. So bila dah macam Nani first month kan, Nani punya sale dalam 3,000 lebih lah. Okay, first month Nani join tu. So bila Nani tengok, oh okay je sebenarnya. Ingatkan macam tak ada orang nak beli ke apa macam tu. Okay, so bila first month dah dapat macam tu, so sebab tu sampai sekarang Nani terus bersama Mama Sap. Macam tu. Okay. Gitu. Panjang. Pendek. Tapi yang tu sekarang bisnes yang kecil-kecil lama tu tak buat lah. Tak. Sebab tak pandang sebenarnya lah. korang tak payah pun buat banyak-banyak. Korang fokus dengan satu and korang serius, itu dah cukup dah sebenarnya. Okay? Yeah. Tapi mungkin korang belum jumpa yang betul-betul itu untuk korang. Mungkin korang masih mencari-cari ke, tapi it's okay, try and error lah. Kalau rasa bisnes tu macam tak okay, dia sama ada korang yang memang tak okay atau bisnes tu yang tak okay, platform tu yang tak okay. Nani marah pula. Sebab yelah kita kan asyik nak blame apa ni, kita macam nak blame kan apa platform tu lah, barang tu lah. Tapi sebenarnya kalau diri sendiri yang tak cuba nak improve, so korang buatlah bisnes 1,000 bisnes pun dia tak akan jadi apa-apa juga. Okay? Dia cari bisnes yang elok, macam cari jodoh yang elok kan. Tiba. Sebab dah ada soalan, boleh ambil soalan? Soalan saya. Siapa Daniel Donald?
Bukan. Kita ada Oh. soalan lain Hah? daripada Soalan Ain. Nampak? oh, tu. Ingatkan soalan yang tu. Nampak soalan? Oh, nampak. Ain Okay. Azman, Nani busy buat bisnes. Pernah terfikir tentang jodoh? Oh, Ya atau tak? sebenarnya. Sebenarnya tak apalah tu nanti-nanti je lah kot. Okay, tapi tak apalah. Kita fokus dulu lah, bisnes dulu kot. Tapi pada Oh, masa yang sama kita cari-carilah juga. Tapi tak payah cari sangat. Tiba. dia cari kat antara customer dia cukup. Tak. Okay. Ada next soalan. Sama juga Ain, daripada Ain. So, apa first impression? Ni pun soalan yang bagus juga. Apa first impression family bila Nani dah buat bisnes jual kek? Okay. Sebenarnya macam ni masa Nani decide nak buat bisnes tu kan, Nani memang tak ada discuss ke apa lah. Macam dia random gila tau. Dia sangat random yang macam Nani bangun tidur. Sebab Nani start buat bisnes tu, first day Nani je memasak 11 Mei. Okay. So 11 Mei tu time tu bulan puasa tau, 2 tahun lepas. Jadi masa 11 Mei tu lepas sahur memang duduk dalam bilik lah. And then keluar-keluar mak tanya, adik dah pergi mana? Oh nak pergi hantar kek. Macam lepas tu mak macam hantar kek apa benda nak hantar kan? Saya kira sepi. Oh tak adik nak hantar kek adik jual. Adik jual kek, mana keknya? Macam tu. So macam lepas tu baru dah cakap okay sebenarnya adik sekarang ni dah buat bisnes ni, adik join dropship. Mak macam apa ni tak berapa faham lah kot dropship tu apa. So kita ceritalah dropship ni macam ni. Barang tu semua dah ready. Adik ni buat marketing and then nanti ada customer, adik yang bagi dekat customer. Macam tu. So mak pun oh okey lah. Kejap sedawa pula. Okay, so bila dah macam tu mak macam okey lah. And then biasalah kalau korang kan buat satu benda tapi macam tak nampak impactnya, of course lah macam orang sekeliling akan question, betul tak? Macam kau buat apa sebenarnya ni? Kau hidup ni buat apa? Macam tu. Tapi it's okay. Sebab kita baru nak start, so kita macam tak apa nanti insyaAllah dia akan improve lah kan. Kita pun akan grow macam tu. So lama-lama pun alhamdulillah lah sekarang Nani punya, dulu memang tak mampu pun lah nak bagi duit belanja kat mak ayah kan. Sekarang alhamdulillah lah mak ayah adalah kan, adalah duit untuk mak ayah. Dulu kalau nak isi minyak pun macam fikir nak minta duit umi aku je macam tu lah. Tapi sekarang alhamdulillah mak pula, kenapa tertutup sekarang mak pula lah yang yang merasa hasil kerja kita. Macam tu. So siapa yang tengah struggle macam mungkin korang tak dapat fully support from korang punya husband ke, wife ke, girlfriend ke, boyfriend ke, it's okay. Just show your result, okay? Buat sampai korang dapat result tu. Tu je. Okay? Betul. Orang Malaysia ni senang je. Dia nak tengok result. Dia tak nak tengok korang punya struggle korang, diorang tak kisah. Diorang nak result. Betul. Je. Orang kan tak nampak struggle kita tak tidur ke, kita terlupa makan ke. Tapi ni macam terlebih makan. Kita macam, yelah kita busy kan kerja lepas tu business. So macam masa tu agak limited. Tapi sebab tu lah show je korang punya result. So result tu lah yang akan menutup mulut semua orang macam tu. Okay? Mulut-mulut So bawang. itulah jawapannya. Tadi macam nampak soalan macam terlepas. Tengah scroll balik. Syazza Suhadi. Soalan saya, siapa Daniel Donald? Ini bukan tanya guest, ini tanya host. So siapa saya, nama panggilan biasanya Don. So saya host Sembang Santai Don setiap minggu hari Rabu. Dan saya full time Great Eastern Takaful Advisor. Okay. So kalau nak tanya saya, ni mungkin di DM lah. Okay. Yang ni live kita nak fokus dekat guest. Okay. So Haziq Irfan. Okay, ni adalah soalan aku juga, tapi tak apa, dah ada orang tanya. Bagaimana pengurusan masa antara bisnes dan kerjaya? Okay. Tadi ada soalan lah Rosyafina tu. Ada lagi First Grab. Apa kau jawab dulu? Yang mana Haziq Irfan ni? Okay, macam ni. Macam ni kan? Korang kena tahu kalau korang bisnes MLM ni, korang mesti nak grow, korang mesti kena ada team. Okay, korang kena ada team. So kalau korang
dah macam ni, korang buat team tu bukannya macam kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni. Tak. Korang create, team korang tu create diorang untuk jadi leader macam korang juga. Dia tutup lagi sekali. Jadi bila korang bila korang nak bila macam Nani bekerja. Tapi bila Nani create more leader dalam team Nani, walaupun Nani mungkin tiba satu hari tu Nani demam, tak boleh bangun ke, Nani still ada someone yang boleh backup kan. Okay? Tapi ini tips Nani lah untuk siapa yang sini bekerja and pada masa yang sama korang buat business. Korang mesti satu hari korang mesti akan ada masa yang tak buat apa-apa. Okay? So contohnya kalau siapa yang masuk kerja pukul 8.30 pagi, before 8.30 dari waktu subuh sampai 8.30 tu, spend masa korang untuk bagi bahan ke dekat tim korang. Ataupun bagilah kata-kata Assalamualaikum, good morning semua. Okay, semua apa khabar? Okay, hari ni kita nak fokus red velvet full Nutella. Contohnya macam tu. Okay, bagi pagi tu mulakan dengan motivasi lah. Bagi kata-kata semangat dan juga make sure korang bagi task yang boleh diikut lah. Maksudnya walaupun korang nanti kan dah masuk office tak pegang phone kan. Tapi korang punya team tahu nak buat apa. Itu dia. Okay. And then bila waktu lunch, korang spend masa untuk tengok live ke ataupun engage dengan team. Okay, masuk WhatsApp. Okay, masuk WhatsApp, engage dengan team. Cakap lah, tengok, check balik. Okay, mana tahu ada order customer ke. So waktu lunch tu lah korang kena gunakan sebaik-baik yang mungkin. And then lepas dah balik, lepas dah balik kerja, sampai malam macam ni lah. Aktiviti Nani, lepas je balik kerja, mandi, solat asar, dinner. Lepas tu workout sikit-sikit, workout. And then start lah. Masuk mini office. Ini pun satu tips lah. Tolong ada mini office, okay? Mini office sesimpel mana pun okay. Asalkan ada meja dan kerusi. Sebab apa? Sebab korang nak tahu kalau korang ada buat business and then bila korang ada tempat yang selesa yang boleh buat korang fokus, itu sangat baik. Okay? Sebab kita kan waktu untuk orang yang bekerja ni sangat limited. Jadi gunakan waktu yang ada tu dengan sebaik mungkin. Janganlah leka kan. Janganlah buat benda lain ke apa. So macam Nani, malam ni lah untuk Nani buat live, untuk Zoom dengan team, untuk coaching, training, apa dengan team. Macam tu. So itulah. Dia sebenarnya semua orang kalau bekerja dia selalu cakap isunya masa. Okay, tapi kalau korang tahu macam mana nak manage, okay, Nani pun boleh cakap. Tapi korang sendiri yang ada disiplin lah. Okay, kena disiplin, kena ikut. Kalau memang susah sangat nak ikut, tolonglah buat to do list tu. Okay, listkan apa benda yang penting, apa benda yang tak penting. Yang tak penting tu letak bawah. So settlekan apa-apa yang penting-penting dulu. Okay. So tadi yang pasal exercise tu Nani baru start sebenarnya You can dah lama okay. Tapi aku tadi tengah scroll tapi tak jumpa soalan Roshafina. So kalau soalan tu boleh nak balik tak Roshafina? So dekat sini aku just nak Nani punya tips. So sebenarnya dia ada pros and cons lah, sama ada korang business sambil kerja ataupun business full time. Sebab kalau korang business sambil kerja, at least separuh hari korang produktif. Sebab korang dah ada 5 to 8 punya 8 to 5 punya jadual. Kalau korang full time business, belum tentu korang ada jadual 8 ke 5. Mungkin jadual korang 8 ke 12 tu masih tidur. Tapi bangun tak buat apa-apa. So salah satu tips dia list to do yang Nani cakap lah. List to do tu saya pun buat juga. So list to do and then letak timeline lah. Bila yang korang perlu buat benda tu. Sama ada hari ni kena siapkan ataupun esok. Contoh macam Nani cakap bangun pagi, prepare material untuk post apa. Itu salah satu tips yang ada ikon-ikon business pakai. So bila diorang bangun pagi, diorang dah buat list to do untuk hari tu. Dan diorang dah siap lah material untuk apa nak post. So kalau tak siap hari ni, mungkin korang kena bawa ke esok. So korang kena pandai-pandai lah manage. And then tu orang yang bekerja, sebenarnya waktu malam bila korang balik, let's say lah lepas habis jam semua sampai rumah pukul 8. So kalau 8, let's say korang tidur pukul 10 pun, so 8 ke 10 tu korang ada 2 jam. Sebenarnya nak produktif tak perlu kan 2 jam pun. Kalau betul-betul produktif, mungkin setengah jam dah cukup. Dia make sure
kerja korang buat sikit tapi impak dia besar. Betul. Jangan buat kerja banyak tapi impak je sikit. Korang tak nampak. Sebab tu lah korang ke lautan dalam. Sebab korang tak nampak impact dia. Jadi tukar lampu sendiri terkejut. Okay, Ain. Nani. Okay. So kita punya audience pun makin banyak juga masuk. So audience yang baru masuk, selamat datang. Dan kalau ada soalan untuk Nani, boleh tanya dekat komen ataupun dekat question poll dekat bawah tu. Dan kita akan jawab. Okay, so next soalan kita ada daripada Ain. Macam mana Nani bina karakter Nani as a leader di usia yang muda? Tak adalah muda lagi kan? Muda Macam Nani bina karakter. Okay. Ini selalu Mama cakap kalau siapa yang tak kenal Mama Sap punya founder, kita panggil Mama lah, okay. So Mama selalu cakap macam ni tau. Untuk korang, siapa ni, kalau korang ada team, korang bayangkan korang ni semua ada dalam kapal. So korang kena lead the ship, okay. So untuk korang, orang yang duduk dalam kapal tu pun mesti dia nak someone yang dia boleh percaya, yang dia boleh trust, yang dia, okay, aku ikut je apa leader aku ni cakap, okay. So untuk membentuk karakter tu, of course lah bukan ambil masa sekejap, okay. Tak adalah terus pandai macam tu kan. So macam Nani sendiri, Nani masa first year kat Mama Sap, first year taklah. Nani third month baru Nani decide untuk bina team, okay. So 3 bulan yang pertama Nani dekat Mama Sap, Nani memang buat seorang-seorang lah, okay. Time tu memang tak fikir nak ada team ke apa semua tu. Tapi bila korang tengok, okay, untuk grow memang nak tak nak kita kena jadi leader, kita kena confident, and then kita kena ada kita punya kumpulan kita sendirilah, okay, kita punya team. Sebab tu dia mula korang kena try and error lah. Banyak kali Nani cakap benda ni practice. Dia tak ada sehari macam ni kan dah pandai bercakap. Dulu nak bagi voice note pun tak pandai. Dulu Nani cakap tak apa, tak payah bagi voice note, kita boleh tulis je, macam tu. Tapi sekarang bila bercakap alhamdulillah lah, reti lah kan. So bila kita pandai bercakap, orang pun macam oh wow, orang pun akan ada trust dekat kita lah, okay. So siapa yang dia sebenarnya karakter tu dia kena banyak ilmu jugalah, okay. And korang kena tengok, korang kena letak satu korang punya someone idol korang lah, okay. And korang tengok orang tu berjaya dalam apa, dia senang kalau korang punya idola tu buat sama apa yang korang buat. So macam Nani dalam Mama Sap. So Nani punya idola Nani Mama. So kita tengok apa agaknya Mama buat. Macam mana Mama, dia macam tu kan, dia perempuan, okay. Lepas tu macam mana dia boleh setahun sale sampai 100 juta macam tu. Setahun. So kita tengok karakter dia macam mana. So kita mulalah copy duplicate apa yang dia buat. Macam itu, okay. So it's okay. Dia memang ambil masa tapi korang kena yakin lah, okay. Jangan jadi leader yang macam ni. Alah malu macam tu, jangan, okay. So kena berani, kena confident. Walaupun benda tu nampak macam salah tapi confident je. Gitu, okay. Fake it until people believe it. Yeah. Patah orang Inggeris tiba. Lagi satu nak tambah, so kalau korang nak belajar pasal karakter, salah satu tempat korang boleh belajar dekat KKDI. Tak ingat Dr. Kamaliah, tak ingat panjang dia. Korang search karakter KKDI, nanti korang boleh jawab test tu lah. Sama ada korang eagle, woody woodpecker, penguin, ada 6 jenis haiwan lah. Itu salah satu karakter yang korang boleh buat lah. Ujian karakter ada banyak. So salah satu yang famous KKDI lah, korang boleh cari. Jadi awak binatang apa Don? Saya saya teka. Sebab kau tak tahu kan? Tak tahu. Nanti kau pun tak buat lagi, kau buat test dulu. Okay. Nanti aku kasi link. Ain, fake it till you make it. Okay. So kita ada soalan lagi. Banyak soalan untuk Nani. Sebab ni ramai yang bekerja kat ni. Okay, so soalan daripada Ain.
Macam mana Nani uruskan untung bisnes? Kadang-kadang ada yang terpakai duit gaji untuk beli stok bisnes tu. Okay, faham. Okay. So ini cerita Mamasab lah Kalau korang tahu, Mamasab memang kita tak ada keluarkan modal. So, untuk setiap bulan Nani tak ada pun isu nak rolling barang tu memang tak ada lah. Okay. So mungkin siapa yang dekat sini buat bisnes yang memang keluarkan modal, so korang tak boleh guna duit tu sesuka hati. Sebab bila korang guna, nanti korang dah tak ada dah, nak next restock tu dah tak ada duitnya. Jadi apa tips yang Nani boleh bagi, tolong asingkan siap-siap. Okay, asingkan siap-siap macam dulu Nani, okay sistem Mamasab ni dia ada proses ni lah. Macam dulu memang kita orang untung tu terus dapat tau. Jadi samalah Nani pun ada isu terguna juga kan. Nanti kita tengok macam macam kaya. Bila hujung bulan tak ada duitnya gimana oh rupanya dah habis. So apa yang Nani buat, Nani kalau setiap kali dapat untung commission tu, Nani memang akan letak kat satu tempat. Dulu Nani letak dalam buku je sebenarnya. Okay, letak dalam buku, simpan, lepas tu jangan guna, tapi guna kalau terpaksa memang kena gunalah kan. Kalau dah terpaksa takkanlah korang nak ikat perut pula. Tapi kalau boleh tolong simpan. Okay. And lagi satu, kalau korang rasa macam simpan tu susah, tolong record korang punya jualan tu. Macam Nani sini Nani record, okay. Sekarang dah tak record lah. Macam mana aku dah record? Macam banyak sangat kan. Kalau masa dulu memang Nani record. Okay, tarikh contohnya hari ni. Nama customer tu lah. Okay, database make sure simpan Okay, nama. Lepas tu korang tulis dekat situ apa yang korang jual, and then kena tulis dekat situ berapa untung yang korang dapat. At least walaupun duit tu tak nampak, tapi bila korang selak buku kan, oh ada ni duitnya, alhamdulillah bulan ni aku punya untung bersih 200 ni. Oh aku dah terbeli tu hari tu. At least nampak. Dia kalau bisnes ni korang nak tak nak memang korang kena nampak korang buat duit. Kalau bisnes tapi tak nampak duitnya, sebab itulah korang akan rasa down, akan rasa give up, tak nak buat dah sebab dah tak nampak. Okay, so sebab tu ada juga kawan-kawan Nani, dia nak dia nak biar nampak duit tu untuk next time dia restock, dia kasih kawan dia pegangkan duit dia. Tapi tu kalau korang percayalah kat kawan korang, takut kawan korang lari pula dengan duit korang kan. Macam tu pun boleh juga, okay. Tapi kena disiplin, okay? Kena disiplin buat duit ni. Kalau nak cerita pasal duit lebih-lebih ni, tanya dekat Don lah. Don lagi Don lagi terror lah kan, nak simpan kat mana apa semua, okay? So itu je lah tips Nani. Sama ada korang separatekan, simpan diam-diam, jangan usik, ataupun korang record, at least korang nampak. Okay? Ya, yang penting record. So untuk bisnes digalakkan, bukan digalakkan lah, memang kena buat lah. Buat SSM dan korang buka current account. So current account, kira duit bisnes korang akan masuk current account. And then let's say untuk maybe kita tolak kos apa semua, korang nak ambil gaji je. So gaji ni kita tengok juga, depends on business. Kalau business korang baru nak growing, mungkin korang tak boleh bagi gaji 1,000 sebulan. So apa yang cara lain korang boleh buat, maybe korang aim maybe korang punya gaji maybe 10% of sales setiap bulan. Okay, so bila dah masuk dalam current account, korang keluarkanlah 10% saja untuk gaji korang. Sampailah satu tahap yang korang rasa setiap bulan boleh achieve 20,000 sales. Mungkin time tu korang dah boleh ambil lah gaji 1,000 setiap bulan. Tak payah pakai persen. So satu cara untuk elak benda tu, korang buka lah account business. Asingkan daripada personal account. Tapi kalau ada sistem lagi bagus lah. Selalu kalau ada sistem ni, korang masuk je business macam Mamasab, Sabella punya baju kurung. Selalu diorang ada sistem. So lagi sistematik. Korang tak payah nak buat lah sistem tu. Alright. So next. Okay. Macam mana business model Mamasab? Sebab tadi kita Nani dah share bahawa Mamasab tak kisah ranking apa pun, dia tetap tanpa modal. Tapi selalunya kalau business model business lain, dia akan ada dropship, agent, master stockist paling tinggi. So yang Mamasab macam mana? Okay. Mamasab ni sama juga, okay. Walaupun kita tak ada keluarkan modal, tapi kita ada KPI lah, okay, KPI. So maksudnya sama je, kita ada label dropship,
kita ada level agent, stockist, master stockist dengan the circle. Okay, so setiap apa level ni dia ada KPI dia lah. Macam dropship bawah 2,000 sale sebulan. Ni sebulan tau. Bawah 2,000, kalau agent 2,000 ke atas, kalau stockist 45,000 ke atas, master stockist 140,000 dan ke atas. Okay, kalau dalam the circle ni kita ada 3 level lagi lah. Okay, dia ada level platinum, sapphire dengan titanium. Okay, so kenapa Mama Sap dia buat level-level macam tu? Sebabkan kita tak ada keluarkan modal. Okay, kalau korang bisnes ada keluarkan modal, so let's say kalau korang keluarkan modal 1,000, korang dah confirm agent. Okay, tapi sebab Mama Sap tak ada, that's why kita letak KPI macam tu lah. Untuk menentukan, okay, hujung bulan kita ni level apa. Sebab tu dalam Mama Sap ni semua orang akan start as dropship. Satu hari bulan memang semua orang dropship. Tapi hujung bulan tu yang akan menentukan korang ni level mana. Master ke, stockist ke, agent ke, macam tu. Okay. So bila ada business model macam tu, semua apa ni, dalam business model tu kita ada 5 plan lah. Okay, 5 plan sampai last kali kita akan dapat apa ni, share profit share Mama Sap. Okay. So itu nak cerita satu ke? Nak? Tak payah. Tak payah. Okay. Lot. Itu sangat. Itu detail sangat kot. Okay. Tapi macam tu lah, okay. Dia share tu kan? Macam apa? Sorry? Share tu persen tu baru lagi kan? Dia baru lagi. Okay. Baru ke? Barulah. Okay. Sambung. Okay. So apa ni, Mama Sap ni dia level-level tu kan macam Nani lah, masa baru masuk rasa macam macam mana nak dapat sampai ratus ribu, macam betul ke kan? Macam betul ke tipu ke? Ni ke ni edit-edit je? Macam tu. Biasalah tu kan. Manusia kan macam tu. Tapi bila kita dah masuk, oh okay faham. Okay, sebenarnya macam ni. Dia boleh dapat banyak macam tu sebab kita ni buat secara berkumpulan. Okay, dia group sales. Dia bukannya sales seorang-seorang. Rasa kalau seorang-seorang patah kot pinggang korang kan. Sampai nak cari sampai 100,000 customer, bahagi contohlah satu kek Mama Sap RM40. Dah berapa ribu kek korang kena jual. Kan? So sebab tu kita ni sebenarnya group sales. Okay, so bila group sale ni, so sebab tu kita kena ada team. Bayangkanlah kalau aim kita nak satu bulan punya sale 50,000. Kalau kita ada 10 orang anak, 10 orang team bawah kita, seorang sebenarnya kena buat dalam 5,000 je. Okay, kalau dalam 5,000 tu make sense lah, boleh je. Okay, tak susah pun sebab Nani pun pernah buat seorang-seorang dapat 4,000 pun pernah. So 5,000 tu okay lah. Boleh dicapai. Okay, so sebab tu itulah. Dan rasa bisnes lain pun sama lah. Korang kena ada team. Dengan team tu lah korang akan grow. Okay. Dia kalau buat seorang-seorang memang boleh. Cuma ambil masa lah kot. Ataupun korang memang insta famous. Insta famous ataupun korang artis. Kalau korang ada dua benda tu, korang tak buat apa-apa pun orang beli barang korang. Tapi macam manusia kan, macam kita ni kan belum lagi insta famous. Nak tak nak korang memang lah kena bekerja keras sikit. Tapi marketing wajib. Itu benda. Setiap hari tolong buat marketing, okay? Sebab kalau korang tengok, even siapalah kan artis Niloufar sekalipun sampai sekarang pun dia masih post pasal susu dia. Susu Niloufar dia, okay? Tak ada pun dah sampai level dia dah tak ada marketing ke apa. Tetap marketing apa jadi, korang level founder ke, korang level apa pun, Medi ke, KFC ke, tetap marketing tu tak ada, okay? Tapi kalau kita tengok Mama Sap ni, kita punya marketing memang zero cost marketing lah. Sebab tu korang tak akan nampak apa ni, dekat highway ke, tak ada. Okay, sebab kita masih mengekalkan lah zero cost marketing. Sebab kita fokus dekat social media. Kenapa kita fokus? Itu lain lah, itu soalan lain kot. Jauh pergi. Jauh. Sebaik sedar diri. So ranking business model Mama Sap lebih kurang je macam business lain. So tambahan untuk yang masih mendengar, so ranking ni apa fungsi dia? Fungsi dia yang bagus untuk ranking ni ialah dia bagi korang journey.
ataupun matlamat supaya korang tak lost tau. Let's say korang start dropship. Mostly business akan start dropship lah ataupun ada yang business mini dropship, mini agent. So kalau bila korang start dropship dan korang tak ada let's say business model tu tak ada ranking kan. So contohnya lepas dropship jadi agent, ada sampai masa stokis. Kalau korang tak sediakan ranking tu, mungkin korang tak tahu hal tuju. Mungkin korang start dropship, lepas tu aku nak pergi mana lepas ni? Aku punya target apa lepas ni? Apa KPI aku nak buat sales kan? Kalau aku buat sales 1 juta pun, tapi aku masih dropship. So dia tak nampak ke mana nak pergi kan. So antara yang ranking yang bagus yang saya boleh cakap, memasak salah satu yang saya suka. And then lagi satu mungkin Mary Kay. Mary Kay pun antara business model yang bagus ranking dia. Yang lain tu korang kena research lah. Sebab Najib pun research sangat dulu. Tak tahu lah apa dia. Tak tahu lah dia research apa kan. Rasanya dia Google Kit je. Tiba-tiba jumpa. Tak Okay. Alright. So selamat datang kepada yang audience yang baru. So kalau ada soalan tanya dekat komen ataupun question pool di bawah. Okay, next. Okay, so tadi Nani dah share tentang growth, nak growth kena ada team. So susah kan handle team ni? Okay. Tak susah pun sebenarnya. Okay. Cuma korang kena banyak bersabar. Okay. Dia macam ni tau. Masa korang baru masuk pun, korang mesti akan curious banyak benda. Banyak soalan, banyak benda yang tak faham apa semua. Tapi korang kena faham tak, itulah prosesnya. Okay. Itu proses yang korang kena lalui. Jadi bila korang didatangkan dengan team ke, dengan apa new dropship yang baru ke, jadi tugas korang untuk mengajar, okay? Untuk ajar team korang macam mana nak jadi macam korang, okay? So sebab tu korang kena banyakkan bersabar and kena really ajar dengan sepenuh hati lah, okay? Sebab tu yang bestnya memasak ni kan, dia kalau nak naik macam tadi Nani ada share pasal apa circle apa the circle kan platinum apa semua tu. Tapi bila kita bila platinum tu korang sebenarnya kena lahirkan 5 orang master stokis. Okay? 5 orang master stokis ni maksudnya setiap orang tu dia punya sale kena lebih 140,000 lah. Okay? Lebih 140,000. Jadi dia bukan leader yang apa, okay tak apalah aku dah kaya sekarang, dah aku dah tak nak tengok dah, aku dah malas nak layan, tak ada. Dalam memasak kalau korang nak makin grow, makin kaya, makin hebat ke apa, memang korang kena tarik sekali anak-anak korang. Okay, so sebab itulah Nani memang sukalah dengan platform ni kan, sebab walau apa jadi kita akan ada orang yang support kita. Okay, so itulah functionnya korang as leader. Korang kena support, okay, korang kena support team korang. Korang kena tahu macam mana, setiap orang dia lain-lain tau masalah, okay. Setiap orang yang nak join as team kita mesti dia punya background pun lain. Ada orang dia kenapa kita decide buat business, benda first mesti sebab korang nak extra income, itu je. Okay, tak ada pun orang buat bisnes sebab saja mengisi masa lapang. Mungkin ada lah kan, tapi jarang lah. Yang setakat ni yang apa bila nak join team ni mesti ada benda yang diorang tak happy dengan life diorang. So diorang kena buat something. Okay, so sebab tu kita kena tahu background. Okay, bila kita tahu background senanglah kita nak tackle kita punya team tu. Okay, so senang nak handle. Okay, sebab tak semua orang boleh accept apa ni cara kita bagi arahan ke. So sebab tu korang kena really kenal lah korang punya team. So dari situlah, okay, korang kena handle dengan baik. And kalau rasa macam nak apa, bukan dah ajar ke, kadang-kadang kita rasa macam tu kan, hari tu kan dah ajar, kenapa tak faham tapi kalau Nani macam tu je, Nani macam astagfirullah, aku pun sama macam tu juga, macam tu. Dulu pun kita sama je perangai kita kan, tak tahu ni, tak tahu tu. So kita tanya, rasanya dah tanya tapi tanya lagi. Tapi korang kena tahu, bila korang punya team kerap bertanya, korang maksudnya sedang membina bisnes yang betul lah. Orang kalau dia macam ni tau, makin banyak bertanya, makin banyak benda yang dia nak tahu. Kalau orang stop bertanya means dia memang dah tak, dia pun tak tahu apa yang dia tak tahu. Macam tu. Lautan dalam lah. Betul. Dia kan cuma ikan.
Gitulah. Mana saya Saya tahu. pun tak tahu apa saya tak tahu macam tu. Okay. So macam tu lah nak handle team. Korang ada masa ni mama ajar ada masa korang kena pakai topi as leader. Ada masa korang kena pakai topi as kawan. Ada masa korang kena pakai topi as mak. Macam tu. So sebab tu kena tahu situation. Yelah kalau contohnya korang punya team tengah sedih kan. Mak saya sedih lah mak. Boleh pula lah runner tu hantar kek tapi kek tu terbalik. Takkanlah korang nak marah pula kan. So dekat situlah korang kena okay tak apa, it's okay. Tak apa, runner tu nanti mak discuss macam tu lah. Kita kena, lagi satu leader ni kita ni sebenarnya problem solver lah. Kita ni menyelesaikan masalah-masalah orang lain. Masalah-masalah tim kita. Okay? So sekarang tu anak baru datang balik Ain. Tadi dia hilang. Susu, hai Susu. Susu pun dah hilang lah. Tadi Susu dah hilang. apa ni? So sekarang ada berapa orang anak? Berapa direct ada 25. Kalau masuk cucu, piot, miot, yot dalam 300 lebih lah, 300 plus. Ramai. Alhamdulillah. Tapi Nak jadi anak saya? Tapi kenapa kalkulator itu belum memuaskan lagi? Nak? Kalau bagi 300 orang, seorang 2,000 Itulah kena lagi kan. Dah kena rotan lah. Tak rasa tak rotan lah. Ni I ni bagi Hin gaji esok nak suruh mama belanja ke? Mama Nani. Sekarang kita orang punya sistem tengah tutup sampai esok pagi kot. Sebab dia tengah calculate berapa commission apa semua. I ni direct anak. Betul, direct anak. Okay. Right. Taklah. Tak ngaku. Tak ngaku anak. Taklah tu lah tadi. Apa ni? Apa? Tak tahulah taklah apa. Belanja. Anak belanja mak. Kalau Betul jadi mak. Nani mak saya bapak dia. Tiba. Oops. Okay. So next macam mana cara buat sales? Sebab orang bekerja dan bisnes ni mungkin cara buat sales dia berbeza ataupun sama je pakai WhatsApp, FB, Instagram. So Nani macam mana? Okay, macam Nani sebenarnya kan korang kalau nak buat marketing ni, korang kena really tahu korang punya sasaran tu siapa. Okay? Jangan tersilap sasar. Dia selalu korang susah nak close sale sebab korang tersilap tembak sebenarnya. Contohnya korang korang jual makanan macam mana contohnya. Tapi korang sasarkan budak sekolah tadika. Budak sekolah tadika, dia nak tak nak dia kena minta mak ayah dia duit untuk dia beli. So sebab tu kalau nak tembak lagi tepat ialah fokus macam mana lah. Nani fokus dekat kawasan Johor. Okay? Kawasan Johor. Yelah kalau kita blast banyak-banyak dia macam satu Malaysia kan. So Nani kalau really nak fokus Nani kecilkan. Kita fokus Johor je. Okay? Bila fokus kat Johor kita approach orang kat Johor. Macam tu. So marketing macam biasalah. Kita untuk cari dia. Kalau orang sekeliling ni, dia memang membeli tapi mungkin ambil masa lama sikit. Sebab orang tu lagi kenal kita. Biasanya macam tu lah, okay. So korang kena selalu expect, okay, kita aim stranger lah, okay. So bila kita aim stranger, kita tengok, kita memang kena blast banyak-banyak lah. Macam kita orang memang zero cost marketing. So that's why kita orang fokus social media. Okay, FB lah especially. Sebab FB tu korang kena tengok group power sangat-sangat power. Okay, siapa tak tahu group power tu, group power ni group contohnya community Serdang ke, tak pun community Cyberjaya ke, community apa-apalah community kan. So dalam tu biasanya dia punya orang kat dalam tu ada sampai juta-juta ke apa. So sebab tu iklankan dekat dalam group power. Okay. And then bila dalam group power tu korang punya target potensi tu agak besar lah sebab ramai orang kat dalam tu. Okay. And bila dah dapat customer, tolong simpan database. Okay. Macam Nani, walaupun orang macam cakap
Kak saya nak brownies, tapi bila kita reply kan, okay area mana macam tu kan, dia tak reply tapi still save number dia. Sebab kita tak tahu dia akan beli bila. Tapi bila kita dah ada database, kita bolehlah inform dia bila ada promotion ke apa. Sebab tu pentingnya database, okay. And then untuk cara buat sale ni marketing ialah kekerapan, okay. Kekerapan berapa ramai orang nampak kita. Okay, sebab tu sebab korang kan, itu kan korang punya social media. Jadi gunakanlah sebaik mungkin, okay. Lantaklah macam, semak lah dia ni, rasanya tadi dah post dah. Hari ni dia post lagi. Tak apa, itu korang punya social media. It's okay, korang buat je. Sebab bukannya korang buat masalah pun kat orang tu kan. So korang pun, macam Nani dulu kan, masa baru-baru pun macam, ya lama malu Sin. Rasanya tadi nanti orang jemur, nanti orang unfollow saya lah apa. Tak apa. Dia orang unfollow lah, lantak dia lah kan. Tapi korang as business owner memang marketing hari-hari kena buat. Okay, hari-hari kena buat. So gunakan sebaik mungkin lah. Insta story, WhatsApp status, okay. Yang sebenarnya paling senang nak close order ialah cara approach, okay. Approach ni paling senang. Contohnya, Assalamualaikum Don, sihat? Cakap. Salam. Sorry, tak nak beli. Tiba. Kalau dia cakap macam tu dah is okay. So kita next, okay. Sebab tu dalam masa sehari Nani kadang approach 30 orang, 20 orang, okay. Dalam 20 satu orang okay. Satu kena itu kena buat juga. Okay. So Nani bekerja. So bila Nani bekerja, jadi robot. Nani Line okey ke? Testing. Siapa sangkut? Lanji sangkut ke Don? Jadi robot suara dia. Testing. Test. Siapa sangkut Nani. Oh, Nani sangkut. Nani sangkut. Nani jadi robot. Dah keras lah tu. Itulah Nani beli data pun dekat danau ni. Tiba. Sekejap. Cuba live dulu Nani. Remove. Okay. Sekejap ya. Dia beli data kat danau Mim. Sekejap. Invite balik. Harap okey lah. Hello, test. Data habis ke? Hai Al-Fateh. Ke mana ni? Fans nak tengok dah ni. Dia lupa ni kot. Dia lupa nak update data kot. Upgrade. Kita keluar lagi ya. Ni itulah. Dia setiap hari live dia lupa nak upgrade data. Dengar tak suara Nani? Okay, dengar. Terkejut. Kau ngasam Syamim, aku tak guna prepaid lah. Ni dah live setiap hari kena upgrade data Apa ni. tadi? Tak tahu, jadi suara robot. Jika. Last tadi sekarang clear tak? Clear. Last tadi dengar kekerapan berapa orang nampak. Okay. So marketing ni, marketing ni kena kerap bagi orang nampak lah. So sebab tu gunakan sebanyak mungkin lah medium yang korang boleh guna. Okay.
Tapi kalau korang ni jenis orang yang suka jumpa-jumpa orang ke kan. Tapi sekarang kan COVID kan tak boleh jumpa. Boleh juga guna cara approach. Okay, guna approach. Sebab kalau approach ni senang sikit nak apa ni? Target. Nak close lah macam tu. Okay. So sebab tu okay, jangan malu. Okay, of course jangan malu. Buat marketing jangan malu. Sebab bagian ni kalau orang malu ni dia lambat lah nak berjaya kot. Okay. So sebab tu buat je. Kalau macam ni tau, korang kena selalu, dia ni apa kena selalu try, kena cuba. Kalau rasa benda tu macam tak works, lepas tu patah balik lah. Itu je. Tak pun lesson learn lah maksudnya. Gitulah. Okay. Tapi tanya Nani punya marketing sama je. Okay. Nani punya marketing dekat WhatsApp. Okay. Dekat Facebook. Dekat Instagram. Okay. Kalau korang ada, korang tanya FB Ads ke apa, Nani tak ada buat lah semua tu. Setakat ni Nani memang guna free lah semua benda. Tak ada nak bayar-bayar pun lah. Tapi kalau korang rasa perlu macam nak someone tolong reviewkan ke apa, boleh je. Tapi alhamdulillah lah Mama Sab ni memang kita biasanya gunakan muka-muka kita jugalah. Kita ni jadi duta-duta kecil Mama Sab lah sebenarnya. Kita yang buat video pun kita, buat live pun kita. So bila ramai orang buat live, so orang akan start nampak kat situ. Betul. Sebabnya sebab antara sambut lagi ke? Ya ya. Allah. Antara bisnes yang paling banyak agent sekarang ialah memasak lah. Kalau tak silap. Dan berapa ratus lah? 700,000 total. 700,000? Berapa lah total memasak warrior sekarang? Network Mama Sab? Ada 700,000 kan? Tengok dulu last berapa ratus ribu. Satu Malaysia. Ramai kan? 23,000. 23,000. 23,000 lagi? Bukan dah sampai ratus ke? Semua Belum lah. Semua ranking. Ya. 23,000 Network kan maksudnya kan? Betul tak? Semua. Oh ya, 23,000 Rasa itu last dengar banyak. Tapi tak kisahlah berapa amount tu. Kalau tak silap Mama Sab paling ramai lah antara compare yang lain. Kalau korang tengok walaupun tanpa ads, tapi setiap hari korang akan nampak lah ada member korang yang akan post pasal Mama Sab. Dan sekarang pun masih makin berkembang Yeah. Saya pun budak-budak bisnes kan. Kita observer lah. Aku pun observe. Alright. Ada soalan daripada Syamim. Macam nak macam nak bahagikan masa? Macam mana Nani bagikan masa untuk buat iklan? Ni dah jawab sebab ni dah jawab tadi. Dengar soalan ni? Ada. Dengar. Okay. Macam ni tau. Kalau untuk siapa yang rasa belum disiplin lagi untuk buat, so korang tolong set alarm lah. Okay, Nani pun ajar tim Nani untuk set alarm dekat phone. Sehari memang Nani cakap, okay sehari 100 kali posting. Okay, sehari 100 kali. Sebab tu kalau korang tengok macam diorang cakap kan, kat mana-mana pun walaupun tak ada FB ad, tak ada ads ke apa, tapi bersepah-sepah iklan apa. Tu semua sebab tu lah Mama pun cakap sehari at least 100 kali posting. Okay. Tapi yang 100 kali tu bukannya 100 post dekat Instagram je. Okay. Maksudnya dekat FB. Total. So dekat FB pun tak adalah satu kali satu post macam tu. Dia sebenarnya buat sekali and share banyak-banyak. Itulah sebenarnya. So sebab tu kalau siapa cakap satu hari tak sempat, tak ada masa nak buat, tipu sangatlah. Okay, sebab ada je masa. Okay, ada je masa. Lepas tu korang kena balancekan jugalah dengan korang punya Instagram personal. Okay, sebab kadang kita pun, orang pun follow kita sebab dia nak tengok live kita kan. Macam apa Nani makan, apa Nani buat, Nani beli apa, Nani beli tudung berapa, contohnya macam tu. So sebab tu janganlah macam terlalu menjual sangat. Jangan menjual sangat. Tapi kalau dalam dekat IG, Instagram korang yang memang fokus untuk
kedai online korang lah maksudnya. Dekat situ korang letaklah sehari berapa pun letaklah. Okay, kalau orang tak nak follow dia tak payah follow macam tu. Kalau dia rasa dia nak follow, dia tengoklah satu gambar ke apa macam tu. Tapi setiap hari wajib kena buat lah. Jangan biarkan satu hari tak post apa-apa. Itu memang tak elok lah. Okay. And lagi satu, kenapa selalu post kat Insta story? Kalau korang perasan ni memang hari-hari update Insta story sebab korang nak jadi macam ni, semakin banyak korang post, semakin ke depan lah korang nanti. Macam tu. Okay. So sebab tu kalau korang buat live pun korang akan ke depan. Macam tu. So orang akan nampak. Okay. Orang akan nampak. Bila orang akan nampak, barulah orang akan bagi nama. Oh tu Nani masak tu. Macam tu lah. Korang, maknanya dekat situ dah berjaya lah. Orang macam dah tahu kita, oh dia masak tu. Macam tu. Okay. Betul. So lagi tu dia ada beza business account ataupun personal account. Tak kisahlah FB ataupun page. Kalau FB page lah, kalau Insta business. So bezanya untuk dari segi marketing, personal korang akan dapat lagi banyak engagement lah daripada business punya profile. Itu korang akan perasan lah kalau korang buat lama, korang observe, korang tengok data, korang akan perasan lah benda tu. Okay, so lagi dalam few minutes, let's say lah kita punya audience ada nak tahu pasal memasak ataupun nak jadi anak ikan Nani kan. ataupun nak beli kan. Sebab memasak ada platform kan. So macam mana nak beli ataupun jadi team Nani? Boleh share? Okay. Untuk sesiapa yang nak join memasak, okay, korang boleh je klik, korang buka Nani punya profile, dekat situ Nani dah letak lah Nani punya link number phone. So korang boleh je pergi dekat situ and then Nani akan ceritalah, okay, dari A sampai Z, okay, bisnes memasak ni. Yang penting korang tak payah keluarkan modal, korang tak payah pegang stok, korang tak ada minimum order, okay, tak ada minimum order. Lepas tu memang semua free of charge, okay, tak ada register pun, tak ada bayaran apa-apa, okay. So untuk siapa yang rasa, yelah kita, kalau korang perasan lah, kita orang memang tim memasak memang tengah agresif buat recruitment untuk bulan ni sebab kita faham PKP ni mungkin ada orang yang terkesan ataupun ada orang yang hilang punca pendapatan. So at least, okay, kita orang setiap hari macam ni, walaupun korang baru masuk tapi jangan ingat tak boleh berjaya, okay. Sebab ramai je, okay, dalam memasak ni first month join kan, terus sales 100 lebih, 100,000 lebih, okay. So dia punya apa ni, macam ni, dia punya income pun kalau dah 1 lebih mestilah berbelas puluh ribu kan, macam tu lah, okay. So sebab tu Nani pun tengah cari team lagi ramai and bila selain pula, kalau korang tahulah kita punya distribution channel pun luas, okay, besar. Maksudnya kita bukan fokus kat satu kawasan je. Kita ada dekat Penang, kita ada dekat Alok Star, kita ada dekat Pengkalan Cepa Kelantan, kita ada dekat Lembah Kelang, banyaklah, Kajang, Cyberjaya, Putrajaya. So bila kita ada distribution channel kita besar, so korang punya peluang pun besar kat situ, okay. So korang bayangkan kalau siapa kat sini mungkin korang home baker ke apa kan, untuk korang luaskan korang punya jualan tu mungkin agak terbatas sebab korang fokus kat satu kawasan je. Tapi dalam memasak ni, okay, contohnya Nani duduk dekat Johor, tapi bila Nani dapat customer dekat